muka surat 21, dan kita sedang bincangkan hadis itulah. Maksudnya boleh dilihat pada muka surat 23. Abu Hurairah meriwayatkan, katanya Nabi SAW bersabda, apabila seseorang hamba muslim, muka surat 26 pergi, teks itu muka surat 26, atau hamba mukmin berwudu dengan membasuh mukanya, maka keluarlah daripada mukanya segala kesalahan, yakni dosa, yang dilihat dengan kedua matanya bersama-sama air, atau bersama-sama titisan terakhir air, atau ucapan seumpama itu. Apabila dia membasuh kedua belah tangannya, keluarlah daripada kedua belah tangannya itu segala kesalahan, yakni dosa, yang dilakukannya dengannya bersama-sama air, atau bersama-sama titisan terakhir air, sehingga dia keluar dalam keadaan suci, bersih daripada dosa-dosa. Itulah terjemahan hadis yang kedua. Yang lain-lain itu perbincangan sekitar hadis inilah. Dan kita telah membincangkannya sampai ke muka surat 29, sampai ke muka surat 29. Jadi apakah artinya keluarlah daripada mukanya segala kesalahan yang dilihat dengan kedua matanya, dan seterusnya? Apakah artinya keluar itu? Sebahagiannya telah kita bincangkan sebelum ini. Malam ini adalah perbincangan sambungan sahaja kepada yang lalu. Saya telah kemukakan beberapa pendapat ulama berhubung dengan maksud Nabi SAW dengan katanya keluarlah daripada kedua matanya atau kedua tangannya, seperti yang disebutkan tadi, segala dosa. Sedangkan sebelum ini kita telah bincangkan, ada ulama yang mengatakan dosa yang keluar itu ialah dosa-dosa kecil sahaja. Segala dosa itu maksudnya dosa kecil. Dosa besar tidak ada kena-mengena dengan keluar itu. Tapi saya ada mempunyai pandangan sendiri dalam perkara ini, dan ada hujah sendiri. Sebab bagi saya yang dimaksudkan dengan keluar segala dosa itu memang segala sungguh. Dosa besar pun ada ketikanya lah, bukan mutlak lah, bukan mutlak. Ada kalanya dosa besar pun boleh keluar juga, boleh terhapus juga dengan kita berwudu itu. Inilah kelebihan wudu. Dan sesuatu yang mempunyai kelebihan sebegini, tentunya ia merupakan suatu ibadat. Suatu ibadat. Sebab dosa-dosa keluar bukan suatu adat ataupun suatu saluran yang membawa kepada ibadat, seperti yang dipahami oleh ulama-ulama dalam mazhab Hanafi. Ulama-ulama dalam mazhab Hanafi mengatakan wudu hanya wasilah ilal a'mal, saluran atau jalan sahaja kepada amalan. Amalan yang sebenarnya yang memerlukan kepada niat itu lain. Itu lain. Wudu bukan termasuk dalam amalan yang memerlukan kepada niat. Bila Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyyat, segala amalan itu terhenti
atau mengikut niat. Amalan itu selain daripada wudu, wudu ni tak termasuk dalam amalan tu. Bagi mereka, kalau tidak ada niat pun sah juga wudu tu, sebab dia bukan amalan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang memerlukan kepada niat. Tetapi jumhur ulama mengatakan wudu juga termasuk dalam amal yang disebutkan oleh Nabi SAW itu, sehingga ia tidak sah tanpa adanya niat. Niat itu diperlukan. Salah satu bukti bagi jumhur ulama yang mengatakan wudu juga amal, wudu itu sendiri amal, ini suatu ibadat yang perlu kepada niat. Buktinya salah satunya ialah hadis yang kita baca sekarang ini, iaitu kalau biasa-biasa saja, saluran saja, dan tak perlu kepada niat, kenapa sampai begitu keluar dosa-dosa? Ini salah satu bukti bahawa wuduk juga adalah salah satu amalan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, perlu ada niat. Tapi bagi ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dan pengikut-pengikut mazhab Hanafi, mereka memang tak ada niat pun sah. Tapi kepada orang lain yang menganggap ia satu amalan, suatu ibadat, tak sah kalau tidak ada niat. Itu bezanya. Salah satu buktinya ialah hadis yang kita baca. Sebab kalau bukan ibadat, takkanlah sampai begitu. Sampai begitu kuasa dia tu, kekuatan dia tu, sehingga boleh mengeluarkan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Seperti mana solat, puasa dan lain-lain kan, dia ada khasiat itu, khasiat menghapuskan, menghilangkan dosa-dosa. Begitulah juga dengan wudu ini. Malah bagi saya, wudu juga boleh menghapuskan dosa-dosa besar, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Itulah yang saya bincangkan di sini, nombor 5, muka surat 29. Sila lihat di situ. Penulis pula mempunyai pandangan yang tersendiri pada pendapat penulis. Wudu atau air sembahyang itu sendiri sudah merupakan suatu bentuk taubat. Ini salah satu kelebihan wudu. Sebenarnya di sebalik wudu itu dia ada unsur taubat. Wudu itu sendiri merupakan suatu bentuk taubat. Oleh yang demikian, pengguguran dosa itu akan merangkumi sama ada dosa besar, dosa kecil maupun dosa besar. Dia merangkumi semuanya, sebab ia taubat. Bukan sekadar terhapus begitu saja, tidak. Dia boleh, dia kalau taubat boleh menghapuskan segala-galanya. Dosa-dosa besar itu kan terhapus dengan taubat. Apa yang membezakannya adalah niat. Ketika seseorang mengambil wudu, jika hanya sekadar berwudu semata-mata, maka yang akan terhapus hanyalah dosa-dosa kecilnya. Tidak yogia, dosa-dosa besar juga boleh terampun dengan niat yang sangat bersahaja itu. Tetapi jika hadir kesedaran di dalam hati seseorang untuk bertaubat ketika mana wudu dilaksanakan, ia sebenarnya sudah pun mempunyai kelayakan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini, pandangan sesetengah pihak yang mengatakan dosa besar hanya akan terhapus melalui taubat yang khusus sahaja adalah kurang tepat sebenarnya. Apalagi persepsi orang ramai bahawa untuk bertaubat seseorang itu perlu menyendiri dalam gelap sambil menitiskan air mata dengan penuh penyesalan. Tidak syarat itu sebenarnya. Taubat itu nak diterima, taubat itu tidak syarat itu sebenarnya.
Air sembahyang pun sudah memadai bagi menghapuskan dosa besar jika ia disertakan dengan keinginan bertaubat setulus hati, disertai pula azam, yakni ketekadan untuk tidak mengulanginya, di samping menyesal atas dosa yang telah dilakukan. Dia kena ada itulah kesedaran itu. Ketika nak berwuduk tu, dia bukan sekadar berwuduk begitu saja untuk membolehkan kita bersembahyang dan lain-lain, bukan sekadar itu saja, tapi kena ada kesedaran tadi. Jadi unsur-unsur yang boleh menghapuskan segala dosa itu, kalau merangkumi azam, tekad untuk tidak melakukan dosa besar lagi, menyesal dan lain-lain, itu sudah boleh sebenarnya menghapuskan dosa. Apapun dosa, patutlah Nabi SAW mengatakan keluarlah segala dosa. Dia tidak kata dosa kecil. Bila kata segala, dia tidak kata segala dosa kecil, tidak. Segala kesalahan, segala dosa. Mungkin kita kata ini ya pandangan, tapi kita ada sandaran, ada tempat berpegang. Pandangan yang diutarakan ini bukanlah diungkap tanpa sebarang sandaran. Jika diperhatikan falsafah dan hikmat sebenar wuduk itu adalah untuk membersihkan kekotoran yang ada pada seseorang, sama ada zahir atau batin. Berlandaskan tujuan itulah kita dianjurkan oleh Nabi SAW supaya berdoa begini selepas berwuduk. Kenapa Nabi SAW menganjurkan kita supaya berdoa begini? Kalau kita perhatikan, apa sangat? Supaya wuduk itu betul-betul dapat menghapuskan kekotoran zahir dan juga kekotoran batin. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Bermaksud, ya Allah, jadikanlah daku salah seorang dari kalangan orang-orang yang bertaubat. Disebut taubat dulu. Sesudah ambil air sembahyang, sesudah berwudu, doa diajar tu bertaubat, termasuk dalam kalangan orang-orang yang bertaubat. Dan jadikanlah daku salah seorang dari kalangan orang-orang yang bersuci, yakni suci zahir. At-tawwabin, yang bertaubat tu dengan maksud menyucikan hati, dalam, batin. Al-mutatahhirin, suci zahir. Suci zahir. Hadis ini didoakan oleh ramai tokoh-tokoh hadis seperti yang saya tulis di situ. Di dalam doa ini tidak sekadar kesucian zahir sahaja yang dipinta, taubat juga disertakan bersama. Doa ini menunjukkan dua bentuk kesucian yang dipohonkan: suci zahir dengan berwudu, mandi wajib dan sebagainya, dan suci batin dengan bertaubat, beristighfar dan sebagainya. Termasuklah doa tadi. Itu untuk suci batin. Minta Allah SWT jadikan amalan kita tadi sebagai taubat. Wajar sekali kalau dianggap doa seumpama ini diajarkan oleh Nabi SAW untuk mencetuskan di dalam pemikiran umatnya kesedaran tentang amalan berwudu juga pada hakikatnya merupakan satu bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebenarnya. Di sebalik dia ajar kita berwuduk begitu, kemudian ajar doa tadi, dia nak bagi kita ni fikir begitu. Hal yang sama juga disebut Allah di dalam Al-Quran. Allah juga di dalam Al-Quran sebutkan benda yang sama. Jadi maksud di sebalik daripada wuduk itu, Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sama dengan hadis tadi, betul-betul sama.
Bermaksud sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang banyak bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri dengan berwudu, dengan mandi wajib dan sebagainya. Yang zahir, bertaubat suci batin, sucikan hati. Allah sangat suka kepada orang yang macam itu. Dan banyak bertaubat. Macam mana banyak bertaubat? Secara tidak langsung, tak perlu kita duduk dalam gelap bertaubat secara khusus begitu, tak perlu. Ambil air semaya tu banyak kali kan, selalu kita ambil air semaya, banyaklah. Kalau dengan kesedaran taubat tu banyak kali, sudah termasuk dari situ sebenarnya. Walaupun ia memang tidak dinafikan pada waktu-waktu yang lain yang sesuai, di hujung malam misalnya, sesuai juga untuk beristighfar, bertaubat, itu tak nafi. Taubat itu satu amalan yang lain pula. Tapi sambil-sambil kita berwudu itu sebenarnya sudah ada unsur itu. Jika diteliti dengan saksama, niscaya anda akan mendapati taubat itu sendiri memiliki 3 rukun yang kebetulannya mempunyai persamaan dengan basuhan anggota wudu yang juga disunatkan 3 kali. Ini secara tidak langsung boleh diterjemahkan sebagai bayangan kepada rukun taubat tadi. Rukun taubat tadi, bila kata taubat ni yang besar-besar, isyarat kepada situ. Namun perkaitan sebegini pada umumnya tidak dihayati umat Islam. Sebab itulah ramai yang sembahyang, yang sepatutnya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sepatutnya begitu. Tetapi tidak, sembahyang itu mencegahnya daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan munkar. Sebab tidak ada kesedaran, tidak faham tentang sembahyang itu. Begitu juga sebelum sembahyang itu tentu kita berwudu, tapi tak faham kita apa maksud wudu itu. Sepatutnya difaham dengan baik. Kalau difaham benar dengan baik, itu sudah taubat, maka akan berubah kehidupan kita. Tentu akan berubah, akan berbeza. Ia ternyata pada tindakan tergesa-gesa mereka untuk menyudahkan basuhan anggota wudu semata-mata, tanpa ada sedikit pun kesedaran tentang proses penyucian batin. Bukan maksud kita nak suruh lambat-lambat, tidak begitu. Kesedaran itu dalam masa yang singkat, dalam masa yang ringkas pun boleh ada. Di sana juga terdapat kemunasabahan lain yang boleh dikaitkan di antara wudu dengan taubat. Setengah-setengah orang dia tak fikir wudu tu ada kena-mengena dengan taubat. Ada kena-mengena. Wudu ini untuk membolehkan dia sembahyang, untuk membolehkan dia pegang Al-Quran, mengaji Al-Quran dan lain-lain, itu saja. Untuk bertawaf, itu saja. Dia tidak sedar, tak ada kaitannya, tak pernah dia terfikir bahawa wudu itu sendiri sebenarnya satu bentuk taubat. Tak pernah terfikir. Tapi kalau kita perhatikan doa yang Rasulullah SAW ajar, apa yang difirmankan oleh Allah SWT berhubung dengan orang yang berwudu, dan Tuhan suka kepada orang yang suka bertaubat dan bersuci itu, nampak sangat. Tengok pula kepada rukun taubat ada 3. Bila sebut taubat ni, khususnya dosa-dosa besar, meninggalkan dosa yang kita pernah lakukan itu, berazam untuk tidak, bertekad, berazam untuk tidak melakukannya lagi. Dan yang ketiga ialah menyesal atas perbuatan kita. 3 yang disebut-sebut oleh ulama. 3. Kalau kita perhatikan di sebalik basuhan itu 3 kan, walaupun ia bukan wajib, dari segi fiknya tidak wajib, tetapi tentu yang Nabi SAW ajarkan ada kelebihannya sendiri dan ada maksud tersirat di sebaliknya. Sehingga kalau kita lebihkan, jadi hilang sunnah, tak dapat sunnah. Antaranya ialah dosa manusia pada kebiasaannya dilakukan dengan 7 anggota. Kenapa kita apabila berwudu
diajarkan supaya membasuh 7 anggota itu. Kenapa? Sebab 7 anggota inilah biasanya, umumnya, yang membawa manusia ke neraka. Dengan 7 anggota inilah manusia biasanya melakukan dosa. Anggota yang terlibat dengan perlakuan dosa ini juga pada umumnya adalah merupakan anggota-anggota wudu. Cuba perhatikan, ia ada kaitan dengan wudu, dengan dosa yang kita lakukan dengan anggota itu. Bilangan 7 itu pula boleh dikaitkan dengan neraka yang mempunyai 7 pintu. 7 pintu dalam hadis disebut, dalam Al-Quran disebut, neraka secara umumnya merupakan api yang membakar. Apa neraka itu? Secara umumnya dimaklumkan kepada kita api. Walaupun ada juga di dalam neraka itu tabaqah zamharir, yakni kawasan-kawasan atau tempat-tempat atau tingkatan-tingkatan yang sangat sejuk, ada juga. Tapi secara umumnya bila disebut neraka, maka kita akan teringat kepada api. Memang neraka itu maknanya api, nar itu maknanya api. Jadi lebih ke situ, lebih banyak itu sifat itu. Manakala air adalah bahan yang paling sesuai dan popular semenjak dahulu kala lagi untuk memadamkan api. Daripada dahulu lagi air. Jadi seseolahnya apabila kita melakukan dosa, kita bakar anggota kita, bagaimana cara nak padamkan? Kalau terbakar zahir, api digunakan air. Daripada dulu lagi, itulah yang orang maklum. Sebelum adanya bahan-bahan lain diketahui sebagai pemadam, daripada dahulu sampai sekarang itu air. Cuba kita tengok, basuh dengan air. Dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan manusia seperti tangan, kaki, mulut dan telinga sedang membawa mereka ke dalam bakaran api neraka dan sedang menyesuaikan diri mereka dengannya. Jadi panas, yang sesuai dengan panas api lah. Sebab itu kita tengok orang lain pun panas. Kalau orang yang banyak dosa, dia tidak tenang. Dia sudah sesuaikan diri dia dengan tempat yang dia nak pergi. Dosa-dosa pada anggota yang sedang kepanasan dibakar api itu dapat dipadam dan disejukkan dengan basuhan air sembahyang. Itulah cara nak sejukkannya. Sebab itu Nabi SAW dia ajar, kalau nak hawa sangat tu, suruh ambil air sembahyang. Jadi air sembahyang itu, wudu itu penyejuk. Itu sifatnya. Dan panas sangat itu, maluh tu, boleh membawa kepada neraka tu, sesuai dengan neraka tu. Isyarat dari basuhan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk memadam dan menghentikan kepanasan bakaran api neraka terhadap dosa yang tinggal. Basuhan anggota yang dilaksanakan bersama kesedaran dan kekesalan terhadap dosa yang telah dilakukan serta keazaman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama sudah memenuhi kriteria suatu taubat yang diterima. Sepatutnya kalau kita kaitkan itu. Dan dosa maknanya kotor. Bila kita basuh muka, artinya kita bersihkan muka kita. Kita malu nak menghadap Allah, nak mati dalam keadaan muka kita ni kotor. Anggota-anggota lahir kita kotor dan hati kita kotor. Yang lahir itu anggota-anggota zahir yang terbuka ialah muka, tangan, kaki. Tapi kalau hati macam mana? Nak dibersihkan dengan air tak boleh. Taubat. Itulah sebab itu dia ada kaitan tu sebenarnya dengan taubat, wudu itu. Bukan semata-mata basuhan anggota luar semata-mata, tanpa ada kaitannya dengan batin seseorang itu. Basuhan anggota yang dilaksanakan bersama kesedaran dan kekesalan terhadap dosa
yang telah dilakukan serta keazaman untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama sudah memenuhi kriteria untuk taubat yang diterima. Dengan demikian, wudu tersebut adalah wudu yang akan menghapuskan kulla khati'atin yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang kita baca tadi, yakni segala dosa dan kesalahan. Kalau macam tu sifatnya wudu kita tu, maka benarlah seperti yang Rasulullah SAW kata tadi, kulla khati'atin, segala dosa. Ia mampu direalisasikan bergantung kepada kefahaman dan pemahaman seseorang terhadap konsep wudu itu sendiri. Jika wudu itu diambil cuma sekadar untuk mengharuskan sembahyang, membaca Al-Quran dan perkara-perkara lain seumpamanya, maka kelebihan yang bakal diperolehi daripada wudu tersebut hanyalah terbatas di sekitar tujuannya itu. Setakat itulah kita dapat. Kan amalan kita manusia ni seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW tak sama. Orang ni sembahyang, orang ni sembahyang, nilainya sama? Tak sama. Orang ni berwudu, orang ni berwudu, sama. Kalau semata-mata sahih, memang sama. Dia kena ada unsur yang lain itu, kesedaran yang lain, baru jadi berbeza. Baru jadi berbeza di antara satu orang dengan satu orang yang lain. Sebaliknya, jika kefahaman dan pemahaman terhadap konsep wudu yang sebenar ada pada diri seseorang, maka sudah tentu wudu akan memberi kesan dan pengaruh besar dalam kehidupan sehari-harinya. Artinya kita melakukan kesalahan dengan tangan, kita bertaubat, berjanji dengan Allah tak mau lagi buat benda macam itu. Kotor sangat saya, muka saya kotor, saya tak sanggup berhadapan dengan Allah SWT. Setiap kali ambil air sembahyang kita ingat begitu, malu juga. Janji bohong, berapa kali nak berjanji dengan Allah SWT, lepas tu langgar lagi. Bila ada kesedaran ini, lambat laun dia akan berubah. Sebab apa? Berapa kali nak berjanji dengan Allah? Kalau kita berjanji dengan manusia macam tu, macam mana jadi? Itulah yang dikatakan kesedaran dalam amalan wudu sendiri sebenarnya adalah taubat. Tangan, kaki dan anggota-anggota lain akan cuba dijauhi dari terjebak ke dalam perbuatan kotor, keji dan berdosa demi mengelak dari dibakar oleh api neraka. Kefahaman sedemikian ada apabila sudah bersebati di dalam diri seseorang, akan membuatkannya menjaga diri dan anggota badannya dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Konsep dan kefahaman seperti ini pada pandangan penulis amat signifikan dan banyak sekali kebaikannya jika diguna pakai dan diserapkan ke dalam kehidupan umat Islam dengan kesedaran. Kalau kita buat, banyak berubah. Ini ketika saya tulis ni, ialah itu pandangan kita sendiri setelah kita baca banyak-banyak. Tapi kesimpulan yang dibuat sendiri, alhamdulillah, setelah menulis semua ini, penulis mendapati Maulana Rashid Ahmad Al-Gankuhi juga di dalam takrir Tirmidhinya yang diterjemahkan ke bahasa Arab dengan nama Al-Kawkabud Durri oleh Maulana Muhammad Yahya telah menyatakan perkara yang sama seperti yang dikemukakan oleh penulis tadi. Rupanya ada juga orang lain yang berpendapat lebih kurang sama macam itu. Boleh lihat di dalam Al-Kawkabud Durri Syarah Jami' At-Tirmidhi. Yang keenam, ini ada kaitan dengan perbincangan kita tentang hadis tadi. Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri pula di dalam Al-Adfus Syadhinya telah membahagikan dosa kepada 4 peringkat. Dalam membincangkan hadis ini, dia bahagikan dosa kepada 4 peringkat. Di dalam syarah Tirmidhinya bernama Al-Adfus Syadhi. Satu, dzam,
Dari segi bahasanya ia berarti kekurangan, keaiban dan kecacatan. Dzambun, dzunub, jamaknya itu. Yang kedua khati'ah. Khati'ah berarti kesalahan. Ia berpunca daripada perkataan khata', salah atau tidak betul. Lawannya ialah betul dan tepat. Yang ketiga sayyi'ah. Ia berarti kejahatan. Lawannya ialah hasanah, kebaikan atau kebajikan. Dan empat, maksiat. Maksiat berarti kederhakaan. Lawannya ialah ta'ah, taat, ketaatan. Pada pandangan beliau, dosa-dosa yang terhapus oleh air sembahyang hanyalah 3 daripada 4 peringkat dosa-dosa tersebut. Itu pandangannya. Dzam dan khati'ah sudah tersebut pun di dalam hadis ini, yaitu hatta yakhruja naqiyyan minadz-dzunub. Dzam sudah ada, dzunub itu jamaknya. Dan kharajat min wajhihi kullu khati'atin. Khati'atin juga ada tersebut di dalam hadis yang kita baca tadi. Jadi 2 bentuk, 2 peringkat dosa kesalahan itu sudah ada di dalam hadis ini. Manakala sayyi'ah pula ada disebutkan di dalam ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan dosa-dosa. Jadi sayyi'at ada di dalam ayat itu. Yang diturunkan berhubung dengan peristiwa seorang sahabat yang telah menjamah buah dada seorang perempuan. Dalam peristiwa tersebut, sahabat yang terlibat kemudiannya mengadukan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyesallah sambil berlari-lari pergi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, tak kata apa, diam. Baginda hanya menyuruhnya menuruti perbuatan baginda. Ikut saya. Itu saja. Ikut saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudiannya mengambil wudu, berwudu dan bersembahyang. Itulah juga yang dilakukan oleh sahabat tadi. Setelah selesai bersembahyang, turunlah ayat innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Yang saya gariskan itu, itulah yang berkenaan. Perkataan itu menunjukkan dosa. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghilangkan dosa-dosa. Sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah kelebihan yang disebutkan di dalam ayat itu khusus untuk dirinya sahaja? Dia tanya. Kaitan dengan dia saja gitu. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Ia bahkan merangkumi seluruh umatku, semua umat Islam. Macam itu. Jadi kita boleh bayangkan benda kesalahan itu macam mana. Macam itu termasuk dalam ini lagi. Dan ini tidak khusus dengannya. Tidak khusus dengannya. Dosa yang keempat adalah maksiat. Yang kita kata maksiat itu maksiat itu kita tak faham peringkat mana sebenarnya dia paling tinggi itu. Dalam senarai dosa-dosa itu, kalau kata maksiat sebenarnya yang paling tinggi. Dosa-dosa besar termasuk dalam kategori dosa yang keempat ini. Itulah yang dikatakan maksiat. Hadis-hadis yang dikemukakan tadi hanya menyatakan 3 peringkat awal dosa yang dianggap termasuk dalam dosa-dosa kecil. Itu menurut pendapatnya di dalam Al-Afus Syadid. Pada pandangan beliau, berlandaskan kategori dosa tadi, wudhu seseorang hanyalah akan menghapuskan dosa-dosa kecil saja. Dia kata begitu. Sebab perkataan-perkataan itu yang digunakan. Kalau ayat itu turun pun berkaitan dengan ayat semaya begitu. Pemerincian ini menyimpulkan
tingkatan dosa berdasarkan berat atau ringannya adalah seperti berikut. Paling ringan, dzam. Yang kedua, khati'ah. Yang ketiga, sayyi'ah. Dan yang keempat ialah maksiat. Maksiat adalah tingkatan dosa yang paling tinggi. Kalau nak kira dari segi besar, inilah yang paling besar. Yang lain itu kurang, bawah lagi daripada itu. Dosa yang paling berat adalah maksiat. Tidak terdapat di dalam mana-mana hadis yang menyebutkan gugurnya dosa maksiat ini disebabkan oleh wudu. Kata dia, mengikut dia tak ada. Dalam mana-mana hadis pun tak ada. Wudu itu dapat menghapuskan apa yang dikatakan maksiat. Kalau ada pun macam tadi lah, dzunub ada, khati'ah ada. Kalau dalam ayat itu, innal hasanat yudhibnas sayyi'at, latar belakang dia kalau kita tengok ada kait dengan wudu apa semua. Ada kata tak ada di dalam hadis. Tidak terdapat baik. Untuk membuat keputusan dalam menentukan gugur atau tidak sesuatu dosa itu, istilah-istilah dosa perlulah dipakai sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata dia, kita kena faham satunya dari sudut fiqhul lughah. Jadi dari sudut ilmu fiqhul lughah ni, dari segi nak beza-bezakan perkataan itu. Nak beza-bezakan perkataan itu. Itu dia ada semacam kamus dipanggil fiqhul lughah. Kalau kamus biasa ni dia sebut dosa-dosa. Dia tak ada pemerinciannya, tak ada. Tapi kalau dalam fiqhul lughah dia sebut ini yang paling ringan, lebih berat ini, lebih berat lagi ini. Dia sebut ada tingkatan-tingkatan gitu. Satu, kena tengok situ mengikut pendapat dia. Yang kedua, kena tengok sejauh yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dosa yang terhapus itu, dia sebut menggunakan perkataan apa. Kena tengok situ. Setakat itulah kata dia. Kita boleh kata dosa yang dihapuskan oleh wudu ini setakat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Adapun yang tidak disebut, kalau kita perhatikan maksiat itu tak disebut. Tak ada sebut. Dan itulah yang paling tinggi. Ini menunjukkan dosa-dosa yang terhapus dengan sebab wudu itu adalah dosa-dosa kecil, kata dia. Itu alasannya. Di dalam hadis ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dzam dan khati'ah yang memberi arti dosa-dosa kecil. Dengan demikian tidak sayogialah seseorang menganggap dosa besar juga akan digugurkan bersama-sama air sembahyang itu. Begitulah yang sepatutnya difahami mengikut perkiraan Maulana Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri. Walau bagaimanapun di dalam Al-Arfus Syadi, beliau juga berkata, dalam Al-Arfus Syadi juga dia ada tulis juga begini. Sampai dia sebutkan tingkatan dosa-dosa, dia ada sebut juga begini: at-tahqiq alla yuqayyada bis-saghair. Sebenarnya penghapusan dosa-dosa oleh wudu itu tidaklah terikat dengan dosa-dosa kecil sahaja. Dia tak sedap juga. Dia pun tak yakin juga bahawa dosa kecil sahaja. Sepatutnya, kata dia, jangan kita ikat begitulah. Sebab apa dia kata begitu? Sebab Rasulullah SAW sudah sebut kulla khati'atin, atau kullu khati'atin tadi, keluar dari mukanya, dari tangannya, segala, kullu. Jadi bila sebut segala, di situlah dia terlekat di situ. Walaupun dia bagi dari segi dosa dia ada berapa peringkat, tapi semua itu dosa kan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata segala itu apa makna? Sebab itu kata dia, penghapusan dosa-dosa oleh wudu itu tidaklah terikat dengan dosa kecil sahaja. Dia pun terfikir juga begitu agaknya. Untuk perbandingan, lihat juga Ma'arifus Sunan, Syarah Sunan Tirmidzi karangan Maulana Muhammad Yusuf Al-Baduri. Beliau adalah salah seorang murid utama Maulana Muhammad Anwar Shah Kashmiri. Dalam itu ada bincang juga, dan dia sebut juga bahawa gurunya mengatakan tidak sepatutnya kita ikat dengan dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa besar pun mungkin
Jadi mungkin itu dalam keadaan bagaimana? Saya telah sebut tadi, dalam keadaan macam mana. Mungkin itu, kemungkinan itu ada. Walaupun dosa-dosa kecil itu memanglah diterima, semua terima. Tapi untuk terhapusnya dosa besar, mungkin boleh. Kemungkinan itu ada apabila ada cara-caranya, seperti yang saya sebutkan tadi. Walau bagaimanapun jika diselidiki lebih jauh, tadi Anwar Shah Kashmiri mengatakan ini menunjukkan dosa kecil. Mungkin dia pakai kitab fiqhul lughah mana, wallahu a'lam, tak tahu. Tapi kadang-kadang kitab fiqhul lughah, kitab bahasa apa semua ni tak boleh kita pakai sepenuhnya untuk kita gunakan untuk agama ni. Istilah agama ni dia ada sendiri. Jadi kita kena tengok agama tu sendiri kata benda ni dosa besar ke dosa kecil. Jangan pakai semata-mata berdasarkan kamus. Tak boleh begitu. Bagi saya begitu. Sebab itu saya katakan di sini istilah-istilah dzam, walaupun bagaimanapun jika diselidiki lebih jauh, istilah-istilah dzam, khati'ah dan sayyi'ah itu tidak hanya digunakan semata-mata untuk dosa-dosa kecil sahaja. Kalau mengikut istilah Quran, istilah hadis, tidak untuk dosa-dosa kecil sahaja. Yang dia kata tadi, untuk dosa kecil itu yang rendah, itu boleh jadi dia pakai berdasarkan kitab-kitab fiqhul lughah. Tapi untuk menentukan dalam bab agama ni tak boleh. Semata-mata itu kita lebih utamanya kita pakai Quran sendiri. Terdapat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang menunjukkan penggunaan istilah-istilah tersebut sebagai mewakili dosa besar. Sebagai contohnya, lihat saja dua ayat berikut ini. Mimma khati'atihim ughriqu fa'udkhilu nar falam yajidu lahum min dunillahi ansar. Bermaksud disebabkan kesalahan-kesalahan. Khati'atihim, jamak kepada khati'ah yang dia sebut tadi pada peringkat yang kedua. Peringkat yang kedua. Dan dia kata ini masih dosa kecil. Dosa-dosa mereka ditenggelamkan dengan banjir dan taufan. Kemudian di akhirat nanti dimasukkan ke dalam neraka. Maka mereka tidak akan mendapat penolong-penolong yang lain selain dari Allah. Perkataan khati'ah telah diguna oleh Allah di dalam ayat ini. Kalaulah ia hanya merupakan dosa kecil, kenapa mereka sampai dimasukkan ke dalam neraka? Ini menunjukkan khati'ah tidak dosa kecil, tidak khusus dengan dosa kecil. Dalam istilah hadis dalam Quran ada dosa kecil, ada dosa besar. Kita nak kata kalau khati'ah mesti dosa kecil, tak boleh, tak tepat. Sebab ini ayat. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Dan orang-orang yang tidak menyembah Allah, Tuhan yang lain berserta Allah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia akan mendapat pembalasan dosanya, akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Maka kejahatan-kejahatan, yakni dosa-dosa mereka, diganti Allah dengan
kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam ayat 70 Allah menyebutkan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa orang-orang yang bertaubat daripada perbuatan-perbuatan keji yang telah disebutnya sebelum itu. Kita baca tadi. Di samping beriman dan beramal saleh, digantinya dengan kebajikan. Yang jahat tu Tuhan boleh tukar jadi baik. Itu Maha Pemurah. Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia boleh tukar kalau kita betul-betul bertaubat. Kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa mereka yang disebut di dalam 2 ayat sebelumnya ialah melakukan syirik. Dosa kecil. Kecil ke tu? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'at. Dia sebut sayyi'at. Yang saya nak sebutnya sayyi'at itu dikatakan dosa kecil tadi. Sedangkan yang disebut di dalam ayat ni 2 ayat sebelum, dia sebut Tuhan boleh tukar sayyi'at itu dengan hasanah. Ini syirik, membunuh manusia tanpa hak, dan berzina. Itu yang disebut. Adakah perbuatan jahat yang disebut Allah itu hanya merupakan dosa kecil? Dosa kecil macam tu? Tidak. Semua itu adalah dosa besar. Namun Allah tetap menggunakan perkataan sayyi'at, iaitu kata jamak bagi sayyi'ah untuknya. Dia guna perkataan sayyi'ah. Sayyi'at jamak kepada sayyi'ah. Kalau kita kata sayyi'ah ini kecil, macam mana dia sebut ni orang bertaubat ni daripada ni bunuh orang, berzina, itu dosa besar, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Dengan sebab itu, bagi saya, dalam menentukan benda-benda macam ni tentang agama ni, kena tengok Quran. Jangan tengok fiqhul lughah semata-mata. Jangan tengok kitab-kitab kamus biasa semata-mata. Kalau nak tengok pun kamus yang khusus ni, kamus Quran misalnya, kamus hadis misalnya, kena tengok itu. Dan tengok siyak dan sibak sesuatu ayat Quran itu. Tengok ayat itu, apa yang sebelumnya dan apa selepasnya. Kena tengok itu, baru kita dapat tentukan adakah perkataan ini khusus untuk dosa kecil saja atau dosa besar, boleh masuk juga di dalamnya, baru kita dapat tahu. Macam di sini, kalau orang tu kata sayyi'at untuk dosa kecil saja, bagi saya tak tepat. Sebab apa ni? Jelas dalam Quran, mana boleh lawan? Tak boleh lawan. Yang saya sebut itu kenapa? Bukan apa, dia orang hebat. Maulana Anwar Shah Kashmiri ini memang hebat. Tapi dalam pada seseorang itu hebat pun kadang-kadang jangan kita terpedaya juga. Dia manusia, dia boleh tersalah, boleh tersasut. Kita timbanglah sendiri. Kita timbang sendiri. Tengok kalau sudah bercanggah dengan Quran, tak boleh. Tak berapa tepat lah. Dia sendiri pun tidak berapa yakin juga. Tadi dia kata boleh jadi, jangan kita khususkan dengan dosa kecil saja. Cuma dari segi pembahagian perkataan itu, dia bahagikan begitu. Bagi saya kurang tepat. Sesiapa pun, pendapat sesiapa pun, hebat macam mana pun, kalau bercanggah dengan Quran, walaupun tepat mungkin dari segi bahasa dengan fiqhul lughah, kita tak boleh pakai. Mesti kita pakai Quran. Itu rujukan utama kita, rujukan terakhir, rujukan yang memutuskan segala-gala. Ini menunjukkan ia tidak khusus untuk dosa kecil sahaja. Kerana itu pandangan yang penulis kemukakan sebelum ini adalah sesuatu yang harus difikirkan dan patut sekali diterima kemunasabahannya. Wallahu a'lam. Haruslah disedari bahawa pengguguran dosa yang berkait dengan wudu hanya melibatkan dosa-dosa akhirat sahaja. Dan kita kata segala dosa jadi dosa yang macam mana ni? Ada banyak lagi perincian tentang dosa. Ada dosa yang berkait dengan dunia, ada dosa yang berkait dengan akhirat, ada dosa yang boleh selesai apabila kita selesaikan di dunia ini, ada dosa tak boleh. Jadi banyak lagi perincian tentang dosa tu. Jadi yang dikatakan, saya pun yang kata semua dosa tu boleh gugur. Dosa besar, dosa mana? Yang macam mana? Ada perincian lagi. Yang berkait dengan wudu hanyalah melibatkan dosa-dosa akhirat sahaja.
atau dosa-dosa manusia yang berkaitan dengan hak-hak Allah semata-mata. Itu yang dimaksudkan. Macam sembahyang, kita tak sembahyang, dengan Allah, bukan dengan manusia. Begitu juga kesalahan-kesalahan yang lain banyak lagi yang dilakukan oleh seseorang. Lelaki dan perempuan boleh jadi melakukan dosa banyak sekali, tapi sama-sama setuju, katakanlah sama-sama suka, dia berdosa. Jadi macam mana? Dia boleh, itu termasuk. Tapi kalau yang berkaitan dengan hak manusia, bersangkutan dengan hukuman dunia, kalau ada hukuman dalam dunia, dia berzina, kena begini. Dia mencuri, kena begini. Hukum dalam dunia tu ada. Dia tak boleh lepas. Hukum tu mesti dijalankan juga, mesti dilaksanakan juga. Ada kalanya berdasarkan setengah-setengah hadis, dengan pelaksanaan hukum tu saja sudah merupakan taubat dosa dia hilang. Yang berkait dengan dunia, yang berkait dengan manusia. Tapi kalau tak buat begitu, susah nak dihapuskan. Walaupun ada kemungkinan Tuhan yang maha pemurah boleh buat, tetapi yang ini agak susah. Hukuman terhadap kesalahan-kesalahan dunia seperti minum arak, berzina, mencuri dan sebagainya yang telah diputuskan tetap perlu dijalani bagi menebus dosa tersebut. Bagaimanapun timbul persoalan tentang apa yang harus dilakukan jika hukuman yang ditetapkan Allah tidak dijalankan di sesuatu tempat. Bagaimana? Jadi tak mungkin kau dihapuskan dosa itu. Dosa itu sudah ada, ditetapkan oleh Allah begini hukumannya dalam dunia. Tapi kalau tidak ada, tidak dijalankan hukuman itu, ikutlah apapun sebabnya. Adakah sudah tiada jalan keluar lagi untuk menghapuskan dosa tersebut? Adakah untuk menghapuskan setiap dosa dunia, yakni dosa yang ada hukuman had dan sebagainya, itu disyaratkan menjalani hukuman yang telah ditetapkan? Kalau tidak menjalani hukuman itu, tak ada kemungkinan langsung untuk dihapuskan, begitu ke? Tidak pernah pula ditemui dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menetapkan begitu. Kalau seseorang itu melakukan kesalahan dan ada hukuman hadnya, dia menjalani hukuman itu, Nabi SAW kata fahuwa kafaratullah, itu ada hukuman yang dia terima itu sendiri menjadi kafarah kepada dosanya, itu ada. Tapi kalau tak ada langsung, tak ada pelaksanaan itu, tidak boleh dihapuskan, itu tak ada dalil. Tak ada dalil. Kalau hukuman tidak dijalankan ataupun kita tidak menjalani hukuman itu, jadi tak ada jalan untuk dihapuskan dosa macam itu, tidak ada dalil. Kalau menjalani hukuman itu sendiri boleh menghapuskan dosa dia, itu ada. Setengah-setengah ulama kata tak boleh, menjalani hukuman itu saja pun tak boleh. Itu hukum dunia, dengan Allah dia kena taubat dia. Ada juga yang kata begitu. Tapi kalau tidak menjalani hukuman, bukan dia tidak mahu, bukan dia ingkar, tidak, tapi kerana sesuatu sebab hukuman itu tidak dijalankan. Jadi macam mana? Tak ada jalan langsung kan? Tidak ada dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang menetapkan begitu. Pelaksanaan hukuman dan syariat Allah di dunia ini sesungguhnya bertujuan menyata dan menzahirkan kesempurnaan Islam. Jadi apapun hukuman, walaupun hukuman jenayah itu nampak berat, macam menyiksa, sebenarnya hukuman itu nak menyatakan kesempurnaan Islam. Jangan kita ingat hukuman-hukuman seperti itu mencacatkan Islam. Tidak. Hukuman itu untuk menyatakan keadilan Islam dan kesempurnaan Islam. Andainya undang-undang Islam tidak terlaksana, Allah Subhanahu Wa Taala tetap berhak
mengampuni dosa mana-mana hambanya yang bersalah. Kita kena ingat itu hubungan kita dengan Allah. Dialah Tuhan yang maha kaya lagi maha pengampun. Amat luas pengampunan Allah terhadap hamba-hambanya, sebagaimana firman-Nya di dalam 2 ayat di bawah ini. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, bermaksud sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunannya. Apa maknanya Allah SWT sebut benda ini? Apa maknanya? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang lain dari syirik itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dosa lain selain syirik, tak kira lah macam mana pun, dalam bentuk macam mana dosa yang berkait dengan dunia atau tidak berkait dengan dunia, maka sesungguhnya ia telah melakukan sesiapa yang mempersekutukan Allah, yakni dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya ia telah melakukan dosa yang besar. Keluasan keampunan Allah tidak mengecualikan dosa-dosa dunia, dosa-dosa yang ditetapkan hukumannya seperti had, qisas dan lain-lain di dunia ini, dari dosa-dosa akhirat. Dia tak ada kecuali itu, selain daripada dosa syirik. Selain itu umum, malah semuanya akan termasuk di bawah pengampunannya yang luas itu tanpa kecuali. Kalau ada pun yang dikecualikan hanyalah dosa syirik. Dosa syirik pun sebenarnya akan diampuni Allah dengan syarat ia ditinggalkan saja. Tinggal masuk Islam, jadi Islam dengan betul, mukmin yang sebenar, selesai. Boleh dihapuskan juga, diampunkan juga. Nak kata dia tak ada ampun langsung, tak ada cara dia nak ampun, itu tak ada. Tak ada macam itu dalam Islam. Ini kalau tidak ada dijalankan hukum Islam. Kalau hukum Islam dijalankan dan dia tidak menjalani hukuman itu, tidak dilaksanakan hukum itu ke atasnya, kerana misalnya dia takut kena gigit dengan nyamuk pun sakit dah, kena cubit pun sakit dah, aksiden patah kaki sakit, dalam hospital selama mana. Ni kalau rejam sampai mati ni macam mana? Misalnya hukum memang berjalan, tapi dia tak sanggup. Katakanlah dia minta ampun dengan Allah, taubat sungguh. Mana kita nak tahu kalau Allah SWT nak terima untuk dia? Mana kita nak tahu? Boleh jadi, tapi boleh jadi sajalah. Itu satu dosa yang dalam ayat tadi disebutkan ada balasannya di akhirat. Itu disebutkan kalau mengikut peraturannya, begitulah, ada balasan. Setengah-setengah orang yang di zaman sahabat dulu dia sanggup sakit dalam dunia setakat mana sana, dia sanggup. Sebab itu ada hukum rejam, ada hukum itu, hukum ini. Zaman Rasulullah SAW sendiri iman dia sangat tinggi, tapi kalau seksa dalam neraka macam mana, dipikir itu. Kalau kita yang tak sampai ke situ, macam mana? Mungkin berdasarkan ayat tadi, inna rabbaka wasi'ul maghfirah, Tuhanmu maha luas pengampunan. Tetapi dengan ada syarat lah, betul-betul taubat itu taubat semua yang kita panggil tubu ilallah taubatan nasuha, taubat nasuha. Apabila dia tidak suka, dia sendiri tak suka dah, macam tu, dia sendiri menyesal, dia sendiri berusaha mencari jalan bagaimana supaya tidak berlaku pada orang lain benda tu. Kalau katakanlah perzinaan, dia dalam hidup dia selepas itu dia tak sanggup,
nak menjalani hukum. Tapi berubah tu bukan untuk diri dia saja. Dia fikir untuk anak dia, anak cucu dia, masyarakat dia macam mana, supaya tidak berlaku pada orang lain. Sampai begitu sekali. Dan kalau berlaku, dia susah hati sangat, walaupun kepada orang lain. Itu tanda-tanda dia betul-betul bertaubat. Dia cari jalan. Kalau dia ada kuasa, dia ubah peraturan-peraturan. Dia ubah, ikut dia sesuai dengan Islam. Banyak pengorbanan dan usaha-usaha untuk menjayakan Islam itu dibuat. Mungkin Allah SWT mengambil kira kewajikan-kewajikan dia dan diampunkan dia walaupun dosa macam itu. Ini satu cara lah. Jangan kita putus asa dengan Allah SWT. Jangan kerana benda-benda macam ni sampai lari daripada Allah SWT, lari daripada agama. Tak sepatutnya. Kerana itu hukuman dalam dunia. Tapi kalau kita tengok sejarah, ya betul, ini membuktikan benda ni boleh dilaksanakan. Dan ada orang yang nak pun. Zaman sahabat dahulu, dia sanggup mati sebab dia nampak sangat akhirat tu lama siksaan. Tapi keadaan dunia ni, umat Islam pun dia tidak sama. Dia tidak sama. Iman manusia ni tidak sama tahapnya itu. Jadi atas dasar itu kita kembali kepada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas pengampunannya. Dari segi itulah, dari segi yang sebenarnya tidak ada siapa tahu, walaupun dia buat macam mana pun, dosanya telah diampun. Tuhan tidak akan seksa lagi dia di akhirat, berdasarkan rahmat dan limpah kurnia Allah. Kalau dia hukum, laksanakan hukuman itu di akhirat, itu keadilannya. Memang patut, dia sudah berjanji dah, dia sudah kata dah. Tapi kalau dia batalkan itu, kita tak tahu adakah itu termasuk kita atau tidak. Jadi dengan sebab itu, dosa-dosa ni bukan main-main lah, bukan benda-benda remeh-temeh. Sebab kita tak tahu kalau macam mana, walaupun ada kemungkinan itu, tapi kita tak tahu termasuk dalam orang-orang yang dikehendaki Allah atau tidak. Tak tahu. Yang tidak diampunkan syirik, yang lain semuanya diboleh ampun. Tapi kita tak tahu kita termasuk dalam orang yang dikehendaki atau tidak. Kalau dia tidak masuk ke dalam itu pun, betul, dia betul, dia tidak zalim, dia sudah berjanji dah. Kita kata dia menepati janji dia gitu. Tapi kalau dia ampun, boleh. Nampaklah kemurahan dia, limpah kurnia dia, rahmat dia itu. Nampak. Kemudian akhirnya bila selesai berwudu itu, seseorang tu keluarlah dia, sehingga dia keluar dalam keadaan suci, bersih daripada dosa-dosa bila dia berwudu. Jadi apa maksud Nabi SAW sehingga dia keluar dalam keadaan suci, bersih daripada dosa-dosa itu? Ialah sehingga ada nota tu, nota 33 itu, sehingga dia selesai berwudu dalam keadaan suci, bersih daripada dosa-dosa yang dilakukannya dengan anggota-anggota itu. Jadi bila selesai saja berwudu, bersih dah dia. Itulah salah satu limpah kurnia Allah. Dia boleh buat begitu. Demikianlah kata Ibnul Malik. Ada juga ulama berpendapat bahawa maksudnya ialah sehingga dia keluar untuk bersembahyang dalam keadaan suci, bersih daripada dosa-dosa. Jadi maksud keluar tu, keluar untuk bersembahyang. Bila dia keluar tu, dia dalam keadaan bersih dah, suci dah. Pendapat yang pertama, bila dia selesai saja berwudu itu, tak kira lah dia keluar ke tidak keluar ke, tak pergi ke mana-mana pun, dosa itu keluar, dia bersih daripada dosa-dosa tadi yang dilakukan dengan anggota-anggota itu. Pendapat Ibn al-Malik tadi nampaknya lebih sesuai berdasarkan hadis Malik daripada Abdullah As-Sunabihi yang dikemukakan tadi. Itu pendapat dia nampaknya lebih sesuai. Mana selesai saja kita berwudu, kita bersih, keluar dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa. Bukan perlu keluar daripada rumah nak pergi ke masjid ke pula bersembahyang, tidak.
Itu cerita lain pula. Itu satu kelebihan lain pula. Kemudian kita pergi ke muka surat 33 ya. 33. Ini komen Imam Tirmidzi. Komen Imam Tirmidzi. Kalau teks dia muka surat 21 tu, selepas habis dia kemukakan hadis, lafaz hadis Nabi SAW, dia ada sebut muka surat 21 ya. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun sahih, wa huwa hadithu Malik an Suhail an abihi an Abi Hurairah. Ada sebut. Ini terjemahannya muka surat 33. Abu Isa, yakni Imam Tirmidzi. Abu Isa tu nama panggilan. Abu Isa berkata, hadis Malik daripada Suhail, daripada ayahnya, daripada Abi Hurairah ini adalah hadis hasan sahih. Imam Tirmidzi kata begitu. Ini kita masuk kepada istilah hadis pula. Tadi pengajaran hadis, kandungan hadis, apa yang Nabi SAW katakan untuk kita. Ini mula bincang tentang istilah hadis. Ini dia kata hadis hasan sahih. Apa maksud hasan sahih? Selalunya kita dengar hadis ini hadis sahih, hadis ini hasan, hadis ini dhaif dan sebagainya. Tapi Imam Tirmidzi dia ada istilah dia sendiri. Di sini dia kata hadis ini hasan sahih. Apa maksudnya? Di situ saya buat nota 34. Bila kita bertemu, Imam Tirmidzi berkata begini, bila-bila akan datang, banyak lagi kita akan berjumpa. Apa maksudnya? Kena ingat semua. Kena ingat semua. Mungkin tidak disebut dah, akan datang. Kita rujuk sini. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Pernyataan Imam Tirmidzi ini telah menimbulkan kemusykilan kepada banyak pihak. Bagaimana beliau memberikan dua taraf kepada hadis yang sama? Jika dilihat kepada pendapat dan kaedah yang digunakan pakai oleh ulama-ulama lain, pernyataan sebegini jelas bercanggah dan saling bertentangan. Ini kerana sesuatu hadis itu sama ada dinilaikan sebagai sahih atau hasan. Kalau dua ni sahih, kalau tidak sahih hasan, atau lain-lain lagi. Kalau macam di sini dia kata hasan sahih, jadi katalah hasan saja ke atau sahih saja, tapi dia tidak kata begitu. Ini menimbulkan kemusykilan kepada ramai ulama-ulama hadis. Sebab sebelum daripada ni tak ada orang guna gitu. Ini menunjukkan ketokohan dia, kepakaran dia, imam dia dalam bidang ini, sehingga dia boleh berijtihad sendiri, buat satu istilah sendiri, istilah baru. Kalau sesuatu hadis itu sahih, maka ia berarti perawi-perawinya terdiri daripada orang-orang yang memang menepati syarat-syarat hadis sahih. Itulah sahih. Maka tentu sekali hadis yang diriwayatkan oleh mereka tidak akan menjadi hasan. Masing-masing daripada sahih dan hasan itu mempunyai ta'rifnya yang tersendiri. Ada definisinya yang tersendiri. Ta'rif hadis sahih yang maklum di kalangan kebanyakan muhaddithin adalah begini: as-sahih mattasala sanad binaqlil adl tamid dhabt an mithlihi ila muntaha wa salima an syudzudzin wa illatin. Itu ta'rif hadis sahih. Bermaksud hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan orang, yakni perawi yang sepertinya. Nukilan orang perawi yang adil, lagi sempurna dhabtnya, yakni sempurna hafalan atau catatannya,
daripada orang, yakni perawi yang sepertinya. Dia ambil daripada orang macam itu juga. Begitulah seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adil, maksudnya adil dalam istilah agama ni bukan mungkin kita faham adil dari segi mahkamah apa semua tu, hakim yang adil, bukan begitu. Di sini adil maksudnya orang-orang yang tidak fasik, Islamnya baik, akidahnya baik, tidak fasik, tidak melakukan dosa-dosa besar, dan tidak mengekali melakukan dosa-dosa kecil, menjaga marwah dirinya dan sebagainya. Itu adil yang dimaksudkan di sini. Orang yang baik, taat kepada Allah, tidak fasik, tidak melakukan dosa besar, mana dengan sengaja, dengan maklum, dengan mudah. Kalau ada, itu tidak disengaja, tersalah, tersasul, itu ada, boleh berlaku itu. Dosa kecil pun sama juga. Tapi secara umumnya yang maklum tidak begitu. Tamid dhabt, maknanya hafalannya betul-betul baik, ingatannya itu. Bila diuji, tanya dia ini, tanya orang-orang lain yang bersama-sama dia catat betul, sama. Beberapa kali teruji begitu. Itu menunjukkan hafalan dia, ingatan dia baik. Atau catatan dia jika dibandingkan dengan catatan murid-murid yang lain yang seguru dengannya, sama, tepat. Berapa kali dah sudah diperhatikan begitu. Ini dikatakan tamid, sempurna dhabtnya itu. Dia ambil daripada orang yang macam itu juga. Di samping ia, yakni hadis itu juga terpelihara daripada syudzuz dan illah. Ini syarat hadis sahih. Terpelihara daripada syudzuz dan illah. Syudzuz artinya satu hadis itu kalau seorang perawi yang sifatnya macam itu, tetapi bercanggah dengan perawi-perawi yang bersifat dengan macam itu. Perawi-perawi lain ramai lagi tidak kata begitu, tidak ada tambahan itu. Tiba-tiba dia ni seorang, dia pun macam itu juga sifatnya, tetapi ada tambahan yang lain. Ini syudzuz, dipanggil syadz. Yang lain semua syaratnya cukup, tapi yang ini ada keganjilannya, nak banding dengan perawi-perawi yang lain. Bila ada begini, hadis itu jadi tidak sahih. Walaupun dari segi zahirnya cukup dah syarat, payah juga nak dapat hadis sahih ni. Dan tidak ada illat, mana tidak ada kecacatan yang tersembunyi. Tidak ada kecacatan yang tersembunyi. Kalau ada, sama ada pada sanadnya atau pada matannya, kandungan isi dia tu, kalau ada, maka dia jadi tidak sahih. Walaupun perawi-perawi dia cukup sempurna, adil apa semua tu, dia kena tidak ada illat. Antara illatnya, banyaklah illat itu kena belajar teruslah. Lama jugalah kena belajar. Antara illatnya, misalnya hadis kisah. Misal, contoh saja, sebagai contoh, hadis kisah yang dikatakan Nabi SAW keluar dengan selimut dia. Kemudian Ali datang, dia selimut. Fatimah datang, dia selimut. Hasan datang, dia selimut. Dan Husain datang, dia selimut. Orang-orang yang masuk di dalam selimut itu dipanggil ashabul kisah. Dan hadis kisah ini dikatakan dikaitkan dengan ayat surah Ahzab. Inilah ahli baitku, innama yuridullah. Ayat itulah. Allah menyucikan itu semua tu, wa yutahhirakum tathira. Jadi bila ayat itu dikaitkan dengan peristiwa tadi, jadi surah Ahzab, ayat itu ada dalam surah Ahzab. Surah Ahzab ini turunnya bila? Ini benda je. Turunnya bila? Dan peristiwa ni kalau kita nak kaitkan berlaku bila? Semestinya ketika itulah.
Dia antara tahun keempat, 5, paling tinggi 6. Paling tinggi tahun ke-6. Habis dah, selesai surah Ahzab. Tiba-tiba dalam cerita ni disebutkan Hasan ada. Hasan datang macam orang besar lah, orang sudah dewasa ataupun sudah boleh berjalan sendiri. Husain pun datang juga. Jadi bila Nabi selimut, ini cacat, ini ada ilah. Kenapa? Sebab Hasan lahirnya tahun berapa? 7. Ayat itu dikaitkan dengan cerita tadi. Surah Ahzab itu sebelum tahun ke-7. Dan nampak macam Hasan sudah besar. Dia datang sendiri, bukan didukung oleh sesiapa pun. Husain tahun berapa? Tahun ke-9. Sebab yang menyambut kelahirannya ialah Ummul Fadl, iaitu isteri kepada Abbas. Ummul Fadl pergi ke Madinah tahun yang ke-9, selepas pembukaan Mekah. Nabi SAW selepas pembukaan Mekah dia tidak terus pulang ke Madinah. Ada lagi perang itu, perang ini, Taif apa. Selepas itu berapa lama? Pergi tahun yang ke-9. Dia sanggup sebab dia bermimpi. Dalam hadis Mishkat apa semua ada sebut. Dia bermimpi, dalam Bukhari ada sebut yang salah satu anggota Rasulullah SAW tiba-tiba tercampur di haribaannya. Dia terkejut. Macam putus anggota Rasulullah SAW. Dia tak mahu cerita kepada Rasulullah. Dia kata ada sesuatu yang tak sedap hati dia lah. Yang terputus tu apa? Tidak diceritakan, tangan ke apa ke. Tapi satu anggota Rasulullah terputus dan jatuh dalam haribaan. Rasulullah SAW kata, ceritalah apa. Tak apalah cerita. Dia mula-mula tak suka nak cerita lah, sebab bagi dia nampak macam tak elok lah mimpi tu. Dia pun cerita lah. Akhirnya bila Rasulullah SAW kata begitu, Rasulullah SAW kata itu petanda baik. Itu bukan sesuatu yang tidak elok. Tandanya keturunanku akan berada di haribaan. Rasulullah mentakbirkan begitu mimpinya. Jadi dia ni duduk di mana? Kalau kita kata Husain itu lahir pada tahun yang ke-3, ke-4, ketika itu Ummul Fadl tak ada di Madinah, dia duduk di Mekah, dia belum Islam lagi. Macam mana nak menyambut anak orang Islam? Macam mana nak menyambut Husain di Madinah? Tapi kalau tahun yang ke-9, apa tu? Sebab dia sudah berhijrah ke Madinah. Abbas pun berhijrah ke Madinah. Ya, betul. Jadi di situ terdapat kecacatan, ilat di dalam hadis kisah, dalam apa yang dinamakan sebagai hadis kisah. Walaupun ada di dalam kitab-kitab itu, kitab ini tak boleh jadi. Ini bendanya yang diperhatikan oleh ulama-ulama hadis. Kalau cukup yang lain, itu ada, ilat ada, tidak jadi sahih. Tak mungkin. Macam mana ini Hasan tahun yang ke-7? Sebab apa? Sebab yang menyambut kelahirannya ialah Asma binti Umays. Asma binti Umays sebelum Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sudah berapa tahun dia berhijrah ke Habsyah bersama suaminya Ja'far bin Abi Talib, dan dia baru datang ke Madinah pada tahun yang ke-7. Kalau dikatakan Hasan itu lahir sebelum itu, bagaimana? Itu tak mungkin. Ini dikatakan ilat. Ilat begini susah juga kita nak kesan. Tapi apabila terkesan, boleh dikatakan hadis ini tak boleh. Kita kena ketepikan. Itulah banyak sudut kita kena tengok. Kalau ayat Quran, surah-surah tu turun paling akhir tahu berapa, dan peristiwa ni berlaku bila? Macam sudah besar dia, macam sudah besar. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar, bila Rasulullah SAW wafat, dia jadi khalifah, pergi ke masjid, dia dukung Hasan. Maknanya Hasan masih kecil lagi, dia pikul Hasan. Dan dia kata, dalam Bukhari pun ada sebut, bi abi syabihun bin Nabi, la syabihun bi Ali. Betul-betul serupa dia ni dengan Nabi, bukan serupa dengan Ali. Dia kata sambil dukung ni budak kecil. Kalau dia lahir pada tahun yang ke-3, seperti dalam kebanyakan sejarah tu disebut, banyak bercanggung.
Macam mana nak dukung budak besar tu? Abu Bakar sudah tua. Dukung ni budak-budak umur berapa? Peringkat mana? Itu yang masuk akal. Ini semua hilang. Ini semua kena ambil kira. Dengan sebab itu hadis kisah dipertikaikan. Bukan oleh semua ulama hadis. Tak perlu semua. Mungkin dia tak nampak. Dia tak nampak. Tapi kepada orang yang nampak, ada dia. Tengok, ini ada illat, kecacatan. Kecacatan itu membuatkan hadis itu tidak sahih, walaupun sanadnya sahih. Kalau katakanlah sanadnya sahih sekalipun, tidak jadi sahih. Ini syarat hadis sahih. Manakala ta'rif hadis hasan pula adalah al-hasan mattasala sanad binaqli adlin khaffa dhabtu ghaira syadhin wala mu'allal. Bermaksud hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan orang, yang perawi adil, yang kurang sedikit dhabtnya, yang kurang sedikit hafalan atau catatannya jika dibandingkan dengan perawi hadis sahih. Di samping ia tidak syadz dan tidak juga berillat. Jadi kalau kita perhatikan, sahih dengan hasan lebih kurang saja. Cuma dari segi sifat, dhabt itu sikit kurang, menyebabkan dia jadi bertaraf hasan. Apa yang membezakan hadis hasan daripada hadis sahih ialah di dalam sanad hadis hasan terdapat perawi yang tidak sempurna atau kurang dhabtnya, naqisud dhabt. Kalau hadis sahih tamud dhabt, itu saja beza. Yang lain-lain sama. Walaupun mana-mana perawinya yang kurang dhabt itu juga tetap merupakan seorang yang adil. Bila diterima sesebuah hadis itu bertaraf sahih, bermakna kesemua perawi-perawi di dalamnya dari segi dhabtnya adalah sempurna. Begitulah jadinya. Dengan demikian tidak mungkin lagi hadis yang sama dianggap hasan. Kerana itulah, jika mengikut kaedah yang dipakai oleh kebanyakan ulama hadis, penarafan Imam Tirmidzi secara praktiknya tidak mungkin boleh berlaku. Cuba kita perhati ta'rif tadi. Tak boleh bersama hasan dengan dhaif. Memandangkan ketokohan Imam Tirmidzi dalam bidang hadis, para ulama hadis berpendapat Imam Tirmidzi mempunyai tujuan dan metodenya yang tersendiri ketika meletakkan penilaian itu. Untuk merungkai kemuskilan itu, para ulama telah mengemukakan pandangan masing-masing, yang antara lainnya adalah seperti berikut. Jadi nak kata Imam Tirmidzi ini tak faham istilah, dia cukup faham, dia dulu lagi daripada orang lain, dia yang mengajarnya, macam mana dia tak faham? Jadi masing-masing ulama ni cari jalan lain. Apa maksudnya bila dia kata hadis ini hasan sahih, diletakkan bersama hasan sahih? Kalau orang lain tak boleh macam tu, sebab dia bercanggah tu. Bila kata sahih, bermakna semua perawinya tamud dhabt, sempurna dhabt dia tu. Mana boleh ada seorang yang tidak sempurna dhabt? Kalau ada seorang, dia sudah jadi hasan, dia tidak jadi sahih lagi, kan bercanggah tu. Jadi peninglah. Jadi masing-masing cari jalan keluar supaya hukum yang dikemukakan oleh Tirmidzi ini dapat difahami dengan baik. Apa maksudnya? Satu, Hafiz Ibn Hajar di dalam Nukhbatul Fikr membuat kesimpulan bahawa di dalam pernyataannya ini Imam Tirmidzi sebenarnya telah membuang satu kata penghubung, yaitu haraf ataf. Ia sama ada au atau waw. Jadi sebenarnya kata dia begini, hadza, apa tadi dia kata, qala Abu Isa hadza hadithun hasanun au sahih. Satu kemungkinan. Atau sebenarnya begini, hadza hadithun hasanun wa sahih.
Mana ada waw atau aw, iaitu kata penghubung dijelak di situ, di tengah, tapi dia buang. Itu kata Hafiz Ibn Hajar, dia buang. Kalau kita pakai ada, maknanya hadis ini hasan atau sahih. Hadis ini hasan dan sahih. Dua kemungkinan. Maksud hasan atau sahih, apa maksudnya begitu? Yakni kalau mengikut penilaian satu kumpulan ulama, tarafnya sahih. Kalau mengikut penilaian ulama yang lain, berdasarkan perawi-perawinya itu, ia hanya bertaraf hasan. Jadi sama ada hadis ini sahih atau hasan. Sahih mengikut pandangan segolongan ulama, hasan mengikut pandangan segolongan ulama yang lain. Sebab pandangan tokoh-tokoh hadis terhadap perawi-perawi itu berdasarkan kajian masing-masing tidak sama. Itu maksud atau. Kalau kata dan, maknanya kedua-duanya boleh. Yang sahih pun ada, sanadnya itu bertaraf sahih. Yang hasan pun ada. Itu maksudnya. Ayat selengkapnya adalah hadza haditsun hasanun aw sahih, atau hadza haditsun hasanun wa sahih. Pada pandangan beliau Imam Tirmidzi teragak-agak, ini salah satu maksudnya, dan tidak dapat memastikan kedudukan hadis. Ini terjadi kerana sesetengah ulama berpendapat perawi di dalam hadis berkenaan kesemuanya sempurna dhabtnya, tamud dhabt. Manakala sesetengah yang lain pula menganggap di dalam sanadnya terdapat perawi yang kurang dhabtnya, naqisud dhabt. Jadi dia teragak-agak mana? Sebab itu dia kata atau. Untuk menyatakan khilaf dan ketidakpastian yang timbul berkenaan perawi itulah, Imam Tirmidzi menyatakan hadis tersebut adalah hadis hasan dan sahih, dan pada masa yang sama juga merupakan sebuah hadis hasan. Hadis adalah hadis sahih, dan pada masa yang sama juga merupakan sebuah hadis hasan. Ini pendapatnya dalam Nukhbatul Fikr. Nukhbatul Fikr ini kitab usul hadis. Usul hadis. Kalau di Pakistan, di India tu sebelum belajar hadis mesti kena belajar. Mesti kena belajar. Ini antara kitab yang wajib masuk dalam sukatan pengajian hadis. Sangat istimewa kita. Sangat, walaupun kecil. Pendapat Hafiz Ibn Hajar ini dianggap tidak begitu tepat oleh ulama-ulama hadis. Tirmidzi menyatakan hadis tersebut adalah hadis sahih. Kerana ada di antara hadis di dalam Jami' Tirmidzi ini yang kedudukan perawinya tidak diperselisihkan. Namun begitu Imam Tirmidzi tetap mengatakannya sebagai hadis hasan sahih. Jadi bila kita teliti, ulama-ulama hadis teliti, ada juga perawi satu hadis itu semua sepakat ini bukan perawi hasan, katakanlah perawi sahih saja, ataupun semua sepakat ini perawi dia hasan saja. Kenapa Imam Tirmidzi tak kata sahih? Dia kata macam ni juga, yang tak ada khilaf tu. Kalau yang ada khilaf tu patutlah juga kita kata macam tadi. Tapi berapa banyak dalam Tirmidzi ini yang tak ada khilaf tentang perawi-perawi ini, perawi sahih, tapi dia tetap kata hasan sahih. Begitu juga sebaliknya. Malah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan sanadnya juga disebutkan demikian oleh Imam Tirmidzi. Betul-betul sanad Bukhari sama. Itu pun dia kata macam ni juga. Macam mana? Sebab itu ulama kata tak, bukan itu maksudnya. Andaian bahawa Imam Tirmidzi ragu dan tidak pasti dengan kedudukan perawi adalah tidak sesuai, kerana bukan dua hadis yang disebutkan begitu, malah jumlahnya mencapai ribuan. Takkanlah Tirmidzi ragu, tak pasti. Untuk mengatakan Imam Tirmidzi tidak yakin dan teragak-agak dalam pendapatnya
Padahal semua ulama sepakat tentang ketinggian ilmunya adalah suatu penilaian yang tidak cermat, malah seolah-olah memandang rendah kedudukannya. Ini kritikan orang lain lah, kritikan ulama-ulama hadis. Tak boleh kata begitu. Siapa Imam Tirmizi ni? Sama juga keadaannya kalau diandaikan ada waw di antara perkataan hasan dan sahih. Ataf pada hadis tersebut, yang ini kata penghubung, pada hadis tersebut hanya boleh diterima jika ia diriwayatkan melalui beberapa turuk, yakni saluran riwayat. Contohnya hadis yang sedang diperbincangkan ini, ada kewajarannya jika dihadafkan waw, dibuang waw, kerana Imam Tirmizi telah mengemukakan dua tariq, dua saluran riwayat yang berlainan. Tariq yang pertama tarafnya sahih, manakala yang kedua bertaraf hasan. Macam ni hadis yang dia kemukakan ini, dua tariqnya. Cuba kita tengok muka surat 21. Mungkin yang ini sesuai. Kalau kita nak kata buang waw, itu mungkin sesuai. Cuba kita tengok. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'n bin Isa al-Qazzaz qala haddatsana Malik bin Anas. Itu satu. Lepas dia ada ha itu menunjukkan saluran yang lain, saluran kedua. Wa haddatsana Qutaibah an Malik. Apa ni? Imam Tirmizi ambil daripada Qutaibah, Qutaibah ambil daripada Malik. Di situ bertemu dua sanad itu, bertemu pada Malik. Jadi itu dua sanad, dua saluran. Kalau macam ni munasabah juga kita kata mungkin lah. Tetapi apa yang menjadi kemuskilan ialah Imam Tirmizi juga ada menyebutkan hasan sahih pada hadis yang dibawakan melalui satu tariq sahaja, satu saja. Itu pun dia kata hasan sahih juga. Macam mana? Sebab kita ni ialah mungkin setengah-setengah daripada kita apa ni, tidak selesa lah bila bincang ni. Jadi mengantuk macam-macam boleh jadi ni. Sebab tak ada kena-mengena dengan pengajaran untuk hidup kita ni kan. Macam tadi tu kan ada. Tapi oleh kerana itu harap maklum, oleh kerana kita ni bincang Jami' Tirmizi selengkapnya, selengkapnya, bukan ambil hadis saja. Ada setengah-setengah kitab tu dia ambil hadis saja. Umpamanya yang popular di kalangan kita ni, Tirmizi ni sudah disyarah oleh salah seorang tokoh ulama kita, Syekh Marbawi, namanya Bahrul Madi. Itu dia hadis saja. Dia tak perlu bincang lah ni. Imam Tirmizi ni komen-komen Tirmizi ni tak ambil, dia buat sebab dia fikir sesuai dengan umat dia orang ni, dengan masyarakat umum ni. Baik tu dulu sebagai pengenalan. Tapi dah yang itu sudah ada, bila kita nak buat yang lain kena ada perbezaan lah, kena ada lah. Jadi ini sekali dengan komen Tirmizi perlu bincang lah. Kalau tidak, untuk apa sebut semua tu? Untuk apa? Walau bagaimanapun ramai di antara kita ni, peserta kita ni yang suka ni benda-benda macam ni. Dia jadi segar. Dia jadi segar bila bincang benda-benda begini. Jadi saya ni terpaksa kena jaga kedua-dua lah. Kena jaga kedua-duanya. Sebab itu bincang juga. Jadi yang berasa tidak selesa tu sabarlah, sabarlah sekejap. Bahkan ada kalanya kedua-dua tarik yang dikemukakan mempunyai kedudukan yang sama, tidak kira sama ada kedua-duanya hasan ataupun sahih. Dalam situasi itu amat tidak munasabah kalau hendak diandaikan berlaku hadzaf, yakni pembuangan waw di situ. Tak munasabah. Takkan dia kata begitu. Sebabnya hadis itu memang sahih ataupun memang hasan, sebab satu saja tarik saluran. Atau kalau kedua-duanya disepakati sebagai sahih. Jadi tak mungkin waw, tak mungkin. Walaupun ada kemungkinan terdapat mana-mana ulama yang mengatakan kedua-duanya hasan atau sahih,
Namun pada ketika itu Imam Tirmidzi pula tidak berpendapat demikian. Boleh jadi, malah anggapan sebegitu boleh menyebabkan kecelaruan, kerana akan menimbulkan persoalan mengenai kedudukan ta'rifat hasan dan sahih yang menjadi pegangan Imam Tirmidzi. Jadi yang mana satu ni dia nak pakai? Jadi boleh jadi keliru kalau macam tu. Seolah-olahnya pandangan orang lain lebih bernilai. Lebih bernilai. Kalau begitulah, dia ambil kira pendapat orang lain. Yang dia. Macam mana kita nak tahu yang dia punya sendiri? Itu jadi semakin bercelaru. Seolah-olahnya pandangan orang lain lebih bernilai dan pegangannya tidak boleh dijadikan ukuran. Lebih dari itu, akan tiada lagi keunikan kitab Jami' Tirmidzi ini, dan sudah tidak ada makna lagi pembaharuan yang dikemukakan beliau di dalam kitabnya. Kalau begitu, ia tidak lebih daripada menambah kekeliruan sahaja. Kalau begitu, dengan sebab itu jawapan tadi tidak memuaskan hati kebanyakan ulama. Tak puas hati. Jadi tak boleh. Cuba pula yang lain, Cuba pula yang lain. Yang kedua, Ibnu Katsir mempunyai pandangan yang tersendiri. Ibnu Katsir yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir itu, dia ulama hadis besar, hebat. Pandangan beliau ini tersebut di dalam kitab Tadribur Rawi. Ini pun kitab usul hadis, ulum hadis. Bukan mustalah hadis yang biasa tadi, tapi lebih lengkap lagi perbincangan. Beliau menyatakan hasan sahih adalah merupakan satu istilah baru yang dikemukakan oleh Imam Tirmidzi. Dengannya Imam Tirmidzi mahu mengisyaratkan kepada suatu hadis yang kedudukannya lebih rendah daripada sahih, tetapi lebih tinggi daripada hasan. Itu pendapat dia. Jika boleh diberikan contoh, ia boleh diumpamakan dengan campuran rasa masam dan manis yang melahirkan suatu rasa baharu yang dikenali dengan masam manis. Gitulah jadi. Ia adalah suatu rasa yang tersendiri dan berlainan daripada rasa masam atau manis sahaja. Pandangan Hafiz Ibnu Katsir ini juga tidak dapat memuaskan hati ulama-ulama hadis. Dia kata kalau sekali tengok, ya betul juga kita kata macam tu kan? Tidak begitu. Kerana hadis dengan sanad Bukhari juga dikatakan sebagai hasan sahih oleh Imam Tirmidzi. Bagaimana boleh diterima hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari apabila dimasukkan ke dalam Jami' Tirmidzi, kedudukannya menjadi kurang sahih? Macam mana? Tak boleh. Sanad yang begitu tinggi dengan sendirinya akan menolak sebarang kemungkinan taraf hadis-hadis tersebut menjadi lebih rendah daripada sahih atau hampir kepada hasan. Tak mungkin. Dengan sebab itu, pendapat yang kedua ini, cadangan yang kedua ini juga tertolak. Tidak, semua orang tidak puas hati lah. Tidak puas hati. Ada yang puas hati itu ada, tapi tidak semua. Kebanyakannya tak puas hati juga. Jadi pergi kepada yang ketiga. Asalnya kita pun masa pun sudah banyak ni, sudah lewat. Asalnya kita berhenti setakat itu dah dulu untuk kali ini, dan kita akan sambung nantilah kemudian. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang berhasil Maulana. Okey, seterusnya kita untuk sesi kalau ada soalan ni boleh. Okey. Terima kasih kepada yang berhasil Maulana. Terus silakan. Saya bersoalan. Apa? Buku Indahnya Hidup Bersyariat. Salah satu tulis dia dalam kamus. Dia berkenaan dengan setiap kali kita berwudu ada doa-doa tertentu. Apa suka doa, ada doa. Adakah doa itu sahih dari Nabi atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, berkenaan doa selepas wudu. Saya pernah belajar ada lafaz yang ketiga, waj'alni min ibadika shalihin. Adakah itu
Ya. Soalan yang pertama tadi berkenaan dengan Selepas doa khusus setiap kali membaca, setiap kali kita membasuh anggota-anggota wudu. Ya. Setiap perbuatan ada doa dia, ada yang gini. Itu tidak ada yang sahih. Walaupun ada di dalam kitab-kitab, setengah-setengah kitab macam yang disebutkan tadi, sebenarnya dalam Arab pun ada juga. Imam Ghazali apa semua ada sebut, tapi itu hadis tidak sahih. Kemudian kalau doa tadi yang tadi itu yang tepat, tambahan itu dipertikaikan. Dipertikaikan. Tapi kalau sebagai doa untuk kita nak tambah, tidak salah. Tidak ada yang salah, dan ada juga riwayat begitu. Cumanya yang paling kukuh, yang paling kuat yang saya kemukakan tadi. dari sebut kata yang sebenarnya 3 tadi, yang mana ada kaitan dengan sedangkan 1, 2 atau 3 berwujud itu adalah bilangan yang adalah sama, adalah sunnah. Setiap 1 pun sunnah, 2 pun sunnah, 3 pun sunnah. Tapi bahagian kepala 1 je Ustaz. So macam mana? Yang kata menghapuskan devisa. Kita kira yang kebanyakan lah. Jadi sapu kepala tu sebenarnya lidaf'il haraj. Itu tujuannya, untuk menghilangkan supaya tidak timbul jadi kesukaran, jadi kesusahan. Sebab itu sekali sebab sapu di makna dia memang ringan. Kalau 3 kali jadi macam basuh juga. Jadi yang tadi tu macam 3 ulangan 3 kali itulah sunnah. Sunnah daripada 1 atau 2 atau macam mana? Macam mana? Sebab tadi ada kaitan dengan dosa besar tadi kan. Ya. Saya tu dah lupa. Ya. Saya berkenaan taubat tadi. Jadi oleh kerana ada kaitan dengan nombor 3 tadi, maka Ustaz pun sebut kita kena buat 3 kali. Sedangkan yang 1 pun 2, 1 pun sunnah, 2 pun sunnah, 3 pun sunnah. So itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, 1 tu wajib, 1 wajib mesti, 2 dan 3 itu yang sunnahnya. Tapi kalau kita satunya yang tadi saya sebut tadi, kalau kepala memang maksudnya nak suruh ringan. Bayangkan seorang perempuan, kalau dia berwudu 3 kali, 3 kali tu pula nak buat macam Rasulullah, sapu semua, jadi macam basuh lah juga. Sedangkan maksud asalnya nak suruh ringan, supaya tidak basah. Kalau pakai kelumpung apa semua sikit pun sudah memadai dah. Itu maksudnya. Jadi lari daripada maksud itu, pergi kepada basuh juga jadinya. 1. Jadi itu jadi menyusahkan, terutamanya kepada orang perempuan yang kita nampaknya. Kepada lelaki pun kalau pakai serban dan sebagainya pun jadi susah juga. 1. Yang kedua, kalau kita mengambil kira cara sunnah, sapu kepala itu pun pada hakikat jadi nampak macam 3 juga. Sebabnya begini, dia begini, 1, 2, 3. Jadi 3 juga. Kalau tengok dari sudut itulah, kalau tengok dari sudut itu. Tapi yang utamanya tadi ialah supaya tidak menyusahkan. Walau bagaimanapun Syafi'i tetap menerima begitu, 3 juga. Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya, dia kata kepala, telinga pun berasingan, dan 3 juga. Tapi kebanyakan dalam sunnahnya itu pendapat saja. Dia sendiri pun kata kalau yang sunnahnya buat macam itulah. Gitu. Imam Syafi'i sendiri pun kata begitu. Tapi pendapat dia yang lain, dia boleh begitu. Jadi dari segitu jadi 3 jugalah. Jadi 3 juga pada pendapat dia. Tapi kebanyakan ulama dia berpegang dengan hadis yang kebanyakannya, iaitu bukan 3 begitu, dengan air yang lain, dengan air yang baru, tidak. Ini kalau 3 ni kan cara Syafi'i, sentuh air sekali, sentuh air sekali lagi, 3 kali. Padahal kalau mengikut dalam kebanyakan hadisnya, dia tidak begitu, sekali sentuh air tu, lepas tu sapu. Tak ada 3 kali. Untuk telinga pun sama juga, air yang sama, tak perlu ambil
air yang lain. Walau bagaimanapun ini benda khilaf lah, benda khilaf. Ya. Ya. Kurang elok bagi saya lah, kurang elok. Sebab apa? Itu sudah jadi macam, kalau kita anggap sebagai sunnah jadi salah. Sebab Nabi SAW tak buat begitu, tak sabit. Saya rasa dari segi makna dia tu, kalau tengok dari segi makna dia tu elok, cukup saja faham seperti yang kita sebut tadi tu, menghayati makna dia, sebut tak perlu. Jadi ingat maksud kita biar sembahyang ni apa. Seperti yang saya sebut tadi lah, kalau dengan ingatan, dengan kesedaran seperti itu, dia ada kelebihannya. Tetapi nak baca, sebab tidak ada sunnah, tidak sabit, dan kalau kita baca tu boleh jadi keliru. Orang ingat, terutamanya kalau orang alim buat begitu, dia ingat memang sunnah Nabi lah. Jadi bagi saya tidak elok macam begitu. Sama juga macam lepas sembahyang tu kan selalu kan dibaca apa, Allahumma antas salam, itu panjang kan dibaca, Allah antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa'ina rabbana bis salam, dan sebagainya. Itu sebenarnya yang tidak sabit. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal, tabarakta ya dzal jalal wal ikram, itu saja. Jadi yang lain-lain itu ulama-ulama hadis tak suka, sebab itu tambahan. Walaupun dari segi maknanya tidak salah, tapi apa kesannya kepada masyarakat? Kesannya kepada masyarakat. Tapi umum orang baca begitu. Dalam kitab-kitab hadis, syarah hadis dia sebut itu tidak ada asas, yang lain-lain tambahan saja. Nanti kalau kita tak tinggal itu, kita rasa orang yang orang lain punya ni sama kedudukannya, tarafnya dengan Rasulullah SAW, itu satu kesilapan pula. Jadi yang eloknya kita kembali kepada yang asal, yang betul-betul sabit, yang betul-betul terbukti dan diperakui benar-benar daripada Rasulullah SAW. Benar-benar seumpama itu. Adakah hukum yang masuk sebagai murtad itu masuk sebagai hukum pandangan pribadi Ustaz? Bagi saya tidak mutlak. Tidak mutlak. Dia perlu ada kaitan-kaitan lain lagi. Dia perlu ada kaitan-kaitan lain lagi. Seperti kalimah Allah lah. Tidak mutlak orang kafir itu tak boleh guna. Tapi dalam kaitan-kaitan tertentu kita elok bertegas. Jangan bagi kita katakan ini khusus untuk kita. Jangan bagi kebebasan, sebab ada agenda lain. Jadi begitu juga kalau murtad itu, kalau ada agenda lain, ya. Tapi kalau semata-mata secara individu sendiri, itu bagi saya tak termasuk begitu lagi. Ya. Ketika berpuasa, siapa juga tetap sunnah, jadi elok. Cuma jangan, kena jagalah, jangan kuat sangat sampai masuk ke dalam tu. Jangan begitu. Sebab Rasulullah SAW pun buat begitu juga. Pada ketika dia berpuasa pun amalan dia sama juga. Mengikut Imam Ahmad kan? Ya, mengikut Imam Ahmad itu wajib tu. Kalau tak isap air ke hidung, jadi tak sah wudu. Jadi kena ambil kira juga dia. Jadi itulah